Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua sihat dan semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik dan dikurniakan rezeki yang berpanjangan, insya-Allah. Amin. Cerita kali ini kita akan pergi ke Bukit Bauk. Ada siapa tahu Bukit Bauk tu kat mana? Bukit Bauk ni dia terletak di daerah Dungun, terletak di negeri Terengganu. Terengganu ni best tau. Kalau saya lah, Terengganu ni best sebab tempat dia tenang. Lepas tu dia banyak pulau. Ada Pulau Kapas, Pulau Redang, Pulau Perhentian. Memang kalau nak healing tu tenang-tenang kan. Korang boleh try pergi antara pulau-pulau yang saya sebutkan tadi. Okey, balik pada cerita tadi. Watak utama kali ini adalah Ishak. Ishak ni dia bekerja sebagai pemandu teksi boleh ataupun private sapu boleh, sebab kejadian ni berlaku sewaktu tahun 90-an. Agak lama sebenarnya cerita ni berlaku. Jadi pada waktu tu Grab semua memang tak ada lagi lah. Macam kalau contoh macam orang nak pergi dari point A ke point B agak jauh lah kan. So banyak menggunakan hikmat-hikmat Ishak ni. Apa yang Ishak alami ni, jom kita teruskan dengan cerita yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang pemandu kereta sewa, Ishak berpengalaman luas dengan selok-belok jalan area Terengganu ni. Memang dia otai lah dalam jalan area area Terengganu ni. Ishak ni dia duduk dekat Bandar Paka, Dungun. Tapi dia memang berpengalaman menghantar pelanggan ni ke arah Besut, ke arah Kuala Terengganu. Banyaklah tempat dia pergi. Kira area Terengganu tu banyaklah segala tempat dia dah pergi kan dekat area Terengganu tu kan. Tapi dalam beberapa tahun yang lalu, disebabkan faktor usia dengan kesihatan, dia pun menamatkan kerjaya dia ni sebagai pemandu teksi atau private sapu ni lah. Dia banyak duduk dekat rumah je lah. Bercerita mengenai pengalamannya, menurut Ishak ni pengalaman yang dia tak pernah lupakan sepanjang dia bawa teksi ataupun private sapu ni. Pada ketika itu, pada satu malam tu, dia menumpangkan seorang wanita di Bukit Bauk, Dungun. Pada masa tu, pada tahun 1990-an kalau tak silap dia lah. Itu perkara yang memang dia tak boleh lupakan sampai ke hari ini. Menyebut tentang Bukit Bauk, menurut Ishak ni, pada ketika itu masyarakat setempat sering melabelkannya sebagai lokasi yang amat menyeramkan dan misteri, serta kononnya mempunyai penempatan bunian. Kebetulan sebelum dinaik taraf pada tahun 2014, jalan yang menjadi antara laluan utama ke Pantai Timur sebelum wujudnya Lebuh Raya Pantai Timur 2, iaitu LPT2 sekarang lah, kalau siapa yang tak tahu kan. Jalan yang lama itu menurutnya lagi agak sempit, berselekor tajam dan gelap, sehingga sering mencetuskan banyak kemalangan maut. Nak dijadikan cerita, pada satu malam tu, waktu Ishak ni dalam perjalanan pulang ke rumah dia di Paka, lepas hantar penumpang ke kampung Kuala Abang, Dungun, sebaik dia melintasi laluan di Bukit Bauk, dia ternampak seorang wanita muda berambut panjang, mengurai, berbaju kurung, tengah melambaikan tangan dekat dia dan menahan kereta sewa si Ishak ni lah. Maksudnya macam menahan teksi lah kiranya. Menurut Ishak, pada mulanya dia memang dah malas nak layan dah, sebab jam pada masa tu dah pukul 1 pagi dah. Dalam kepala otak dia dah fikir dah nak balik dah. Yelah dah pukul 1 pagi dengan jalan yang sunyi kiri kanan hutan kan. Apa pula yang muncul pula ni tiba-tiba pukul 1 pagi ni kan. Tapi naluri dia ni tetap suruh berhentikan kenderaan dia tu, suruh berhentikan kereta dia tu. Jadi dia pun berhentikan kereta dia.
Bila dia dah berhenti betul-betul sebelah perempuan yang tahan dia tu, dia dapati wanita tu wanita yang muda, berusia dalam lingkungan dalam 20-an, merayu si Ishak ni untuk membantu membawanya pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di sebuah perkampungan yang tak jauh dari kawasan tu. Menurut Ishak, perempuan ni dalam keadaan sebab dan sedih, dan perempuan tu mendakwa dia mengalami kesulitan sehingga kehilangan barangan peribadi dia, termasuklah dia punya beg duit dan barang-barang penting yang lain. Si Ishak ni dia berfikiran positif. Dia beranggapan yang perempuan ni mungkin telah dirompak. Dia pun tak sampai hati untuk tinggalkan perempuan tu seorang diri di tengah-tengah hutan dengan tengah malam, di pukul 1 pagi pula tu. Jadi dia mempelawa perempuan tu masuk ke dalam kereta dia, dan dia berjanji akan menghantar perempuan tu pulang tanpa mengenakan sebarang bayaran. Menurut Ishak lagi, walaupun hati dia meronta-ronta untuk tahu lebih lanjut pasal perempuan yang dia bawa tu. Yalah, perempuan kan tiba-tiba ada dekat tepi jalan, tepi hutan dengan tengah malam macam tu kan. Macam mana dia boleh ada dekat situ kan? Tapi soalan tu semua hanya dalam hati dia je, tak terkeluar melalui mulut dia. Perempuan tu hanya bagi tahu nama dirinya. Lepas tu perempuan tu diamkan diri dekat tempat duduk belakang sepanjang perjalanan tu. Walaupun baju kurung perempuan tu agak berkedut dan berkeromot, tapi perempuan tu bau wangi menurut Ishak. Dia bukannya bau yang busuk, bau yang sangat wangi. Jadi yang si Ishak ni dia beranggapan kalaulah perempuan ni bukan manusia, dah tentu dia akan mengeluarkan satu bau yang macam bau bangkai. Itu yang apa yang difahamkan oleh, apa yang Ishak faham lah. Menurut dia kalau Kak Ponti ke apa atau makhluk lain ke, dia akan keluarkan satu bau busuk macam bau bangkai. Jadi yang perempuan ni bau wangi. Jadi dia memang ingat perempuan ni memang manusia biasa lah kan. Dah lama si Ishak ni memandu. Tak lama kemudian kereta yang dia pandu ni tiba ke destinasi yang perempuan tu tunjuk. Berhenti tepi jalan dan perempuan tu sempat menunjukkan rumah orang tuanya yang terletak di tepi jalan sebelum mengucapkan terima kasih dan beredar pergi. Cerita malam tu habis dekat situ. Jadi hari terus berlalu. Rezeki si Ishak ni mencurah-curah selepas kejadian tu. Maksudnya dia setiap hari dia dapat ramai penumpang, terutamanya bagi perjalanan jarak jauh. Maksudnya back to back lah dia dapat job kan, tak putus-putus. Tapi si Ishak ni, dia tetap rasa tak sedap hati. Dia rasa macam nak pergi balik dekat rumah yang perempuan tu tunjuk pada malam tu. Dia nak pergi mengunjungi rumah yang perempuan tu tunjuk pada malam tu untuk tahu cerita sebenar yang terjadi dekat dia beberapa minggu lepas. Jadi pada satu hari tu dia pun pergi. Lepas dia pergi tu, dia sampai rumah tu, kedatangan dia ni disambut oleh pasangan suami isteri yang mengakui ibu bapa kepada perempuan tu. Bila dah berjumpa dengan kedua ibu bapa perempuan ni, Ishak ni pun ceritalah apa yang terjadi pada malam tu kan. Tapi kedua ibu bapa perempuan ni terkejut. Malah ibu perempuan tu menangis terresak-resak apabila mendengar cerita si Ishak ni. Bila keadaan dah tenang dan reda sikit kan, kedua ibu bapa perempuan tu memberitahu wanita yang menaiki kereta Ishak pada malam itu sebenarnya sudah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya di Bukit Bau, kira-kira sebulan sebelum si Ishak ni menemui kelibatnya. Maksudnya Ishak ni menumpangkan perempuan tu sebulan selepas perempuan tu meninggal akibat kemalangan jalan raya.
maksudnya dia tumpang tu, maksudnya dia dah meninggal dah. Dia bukan lagi manusia biasa masa dia tumpang kereta si Ishak ni. Selepas mendengar penjelasan daripada kedua ibu bapa perempuan tu, sekarang ni Ishak pula terkejut dan bertanya berkali-kali bagi mendapatkan kepastian. Dan disebabkan untuk menunjukkan perempuan itu memang sudah meninggal dunia, kedua ibu bapa perempuan tu menunjukkan pusara wanita itu yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam yang tak jauh daripada rumah diorang ni. Selepas kejadian tu, si Ishak ni demam beberapa hari. Walaupun tak pasti apa hikmah dia di sebalik kejadian tu, sejak daripada hari tu, si Ishak ni lebih kerap memasang bacaan Al-Quran, terutama apabila memandu kereta dia tu pada waktu malam. Macam sebelum ni dia memutarkan lagu-lagu radio kesukaan dia kan, sambil-sambil bawa kereta menyanyi karaoke kan. Kali ni dia memasang ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang dia bawa kereta pada waktu malam. Sekian saja cerita Ishak pada kali ini. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Anggaplah saja sebagai hiburan. Sekiranya cara penyampaian saya kurang memuaskan, saya minta maaf. Sehingga kita berjumpa lagi di cerita akan datang dan seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.